Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashidan bin Muhammad Hussein daripada bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau kita tengok ialah ini antara keistimewaan yang kita ada di program matrikulasi, iaitu laluan pantas ke universiti. Okey, apa yang disebutkan laluan pantas ini, tempoh pengajian hanya 1 tahun saja. Maksudnya apabila pelajar lepasan SPM habis SPM pada tahun tersebut, tahun hadapan mereka akan masuk di kolej matrikulasi ataupun kolej mara yang menjalankan program matrikulasi. Pada tahun hadapannya mereka akan masuk ke universiti untuk tahun pertama ijazah. Itu yang dimasukkan dengan laluan batas berbanding dahulu. Okey, dahulu kita 2 tahun untuk matrikulasi ataupun dulu STPM 2 tahun dan sekarang dipendekkan menjadi 3 semester. Dan juga kalau kita tengok berbanding kursus-kursus yang lain, kita anggaplah laluan ini antara yang terpantaslah 1 tahun. Dan kalau kita tengok, okey, bagi program matrikulasi, memandangkan program matrikulasi KPM ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, okey, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, iaitu pelajar ataupun ibu bapa hanya perlu menanggung yuran pendaftaran sekali sahaja sepanjang pengajian. Yuran penginapan adalah percuma. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan memikirkan kos-kos tu, sebab kerajaan semaksimum mungkin untuk meminimumkan kos-kos yang ditanggung oleh ibu bapa dan pelajar. Berbagi memastikan peluang-peluang yang ada di program matrikulasi ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, bagi peluang pelajar-pelajar yang melanjutkan pengajian sama ada di dalam negara, di luar negara, dan di dalam negara itu sama ada di dalam keutamaan kepada pelajar program matrikulasi ialah untuk menyambung pengajian di universiti awam. Okey, itu asal penubuhan program matrikulasi lah daripada 1999. Dan pada masa yang sama, sekiranya pelajar-pelajar berhajat untuk menyambung pengajian di luar negara, kita ada universiti-universiti yang mengiktiraf lepasan program matrikulasi, pelajar-pelajar boleh menyambung pengajian melalui beberapa kaedah lah. Sama ada pergi sendiri ataupun mendapatkan tajaan beasiswa daripada mana-mana badan yang menawarkan beasiswa, ataupun melalui skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi untuk membolehkan pelajar-pelajar cemerlang program matrikulasi menyambung pengajian dalam bidang sains dan matematik, kemudian akan balik semula sebagai pensyarah di kolej matrikulasi dan melalui SLTPPM ataupun skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi, pelajar-pelajar akan dibiayai sepenuhnya daripada mula pengajian sehingga tamat pengajian, dan pelajar tersebut akan mengajar di kolej matrikulasi. Itu antara keistimewaan-keistimewaan yang kita ada di program matrikulasi. Itulah antara faktor-faktor yang bagusnya di program matrikulasi. Pelajar tak perlu fikir nak bergerak dengan bas, kereta and so on. Keselamatan pelajar setiap hari itu untuk meneruskan PDP dalam keadaan yang selamat. Selain daripada itu, pelajar-pelajar di program matrikulasi akan diberi bantuan sara hidup pelajar sebanyak RM250 setiap bulan kepada pelajar yang layak. Pada peringkat permulaan penubuhan program matrikulasi, 100% pelajar yang ditawarkan dan menyambung pengajian di program matrikulasi diberikan allowance atau bantuan sara hidup. Tetapi berdasarkan keputusan kerajaan pada tahun 2017, hanya pelajar yang layak saja diberikan, iaitu kepada pelajar daripada kumpulan B40 dan M40 dengan had pendapatan RM10,000 ke bawah. Itu bagi allowance, bagi meringankan beban ibu dan bapa serta pelajar sewaktu belajar di kolej matrikulasi ataupun di program matrikulasi. Selain daripada itu, antara keistimewaan yang ada di program matrikulasi ini, kalau dulu orang sebut pelajar-pelajar lulusan program matrikulasi ini CJ-nya tak laku. Tetapi mulai tahun 2017, kita telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk membolehkan pelajar-pelajar
menggunakan sijil matrikulasi ini untuk memohon pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam melalui SPA. Okey, pelajar-pelajar ataupun ibu bapa boleh melayari laman web SPA ataupun boleh tengok ke surat perkeliling kelulusan tersebut yang dikeluarkan pada Disember 2016 di mana pelajar-pelajar lulusan matrikulasi sekiranya sambil menunggu untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat ijazah boleh juga menggunakan sijil matrikulasi untuk memohon pekerjaan. Bukanlah kita sediakan sijil ini untuk pelajar terus ke dalam pekerjaan, tetapi kita sebut sebagai safety net supaya nanti sambil-sambil pelajar menunggu peluang untuk di program matrikulasi. Kita tengok macam saya sebut tadi, kita ada 4 jurusan yang ditawarkan di program matrikulasi. Sekiranya kita rujuk pada skrin tu, bagi jurusan sains. Kalau dulu di program matrikulasi, bagi sains ini kita ada sains hayat dan juga sains fizikal. Tetapi selaras dengan perkembangan semasa, sains itu dibahagikan kepada 3 modul, iaitu modul 1, modul 2 dan modul 3. Di mana modul 1 ini pelajar-pelajar akan belajar fizik, kimia, biologi dan matematik ataupun kita sebut pure science lah. Bagi pelajar modul 1 ini peluang mereka untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang sangat terbuka luas. Sebab dia mencakupi semua subjek sains yang ada di program matrikulasi dan juga keperluan-keperluan di universiti lah. Dan seterusnya kita ada modul 2. Pelajar yang daripada modul 2 ini tidak belajar biologi, belajar fizik, kimia dan matematik. Kalau dulu dikenali sebagai sains hayat, sains fizikal, sekarang dikenali sebagai modul 2. Dan bagi modul 3, pelajar-pelajar ini akan belajar biologi, kimia, matematik dan sains komputer. Ini ada satu penambah bidang kejuruteraan. Anda semua dialu-alukan untuk memohon dan memilih jurusan kejuruteraan. Ini tidak bermakna pelajar-pelajar pure science sewaktu di sekolah itu tidak boleh. Tapi laluan khas ini memang dulunya kita ciptakan untuk memberi peluang kepada pelajar yang betul-betul berminat untuk meneruskan dalam bidang kejuruteraan. Mereka akan diberi pelbagai pendedahan sewaktu di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan kejuruteraan. Dan seterusnya. Kita tidak lupakan juga pelajar-pelajar yang mengambil arts, sastra, iaitu pelajar perakaunan. Pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang pengurusan, perakaunan dan seterusnya, ekonomi. Juga mereka boleh memilih untuk memohon dan menyambung pengajian di program matrikulasi. Di setiap kolej kita tawarkan jurusan perakaunan kecuali di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan. Dan yang terkini, mulai tahun 2018, selaras dengan keperluan semasa negara, di mana kalau kita lihat jumlah akaunten bertauliah di Malaysia ini sangat berkurangan. Selaras itu, kita juga mewujudkan jurusan baru iaitu jurusan perakaunan profesional bagi menyahut cabaran kerajaan untuk menambahkan bilangan akaunten bertauliah bagi membantu negara ke arah negara maju. Disebabkan jurusan ini baru diperkenalkan, ditawarkan oleh program matrikulasi, apakah syarat-syarat sebenarnya yang ditetapkan untuk dipilih sebagai pelajar program matrikulasi. Kita tengok dulu. Yang paling asas sekali kita tengok jurusan sains. Memandangkan hasrat penubuhan awal program matrikulasi ialah untuk ke arah sains, juga menyahut cabaran negara untuk menghasilkan pelajar-pelajar sains ataupun teknokrat dalam bidang sains yang banyak. Maka keutamaan kepada pelajar-pelajar di program matrikulasi ialah untuk jurusan sains. Kalau kita lihat syarat minimum yang ditetapkan, mestilah mendapat sekurang-kurangnya C untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan juga perlu mendapat minimum B untuk matematik, dan juga yang paling wajib sekali ialah mendapat sekurang-kurangnya C dalam matematik tambahan dan juga kimia. Bagi subjek biologi atau fizik, dipilih salah satu sahaja. Fizik atau biologi perlu lulus dan juga dengan minimum C dan sejajar dengan revolusi yang berlaku di Malaysia, di mana untuk semenjak tahun-tahun yang lepas, pelajar wajib lulus sejarah untuk SPM. Maka
di program matrikulasi juga pelajar wajib lulus sejarah untuk dipilih sebagai pelajar program matrikulasi. Itu untuk jurusan sains. Selepas pelajar mendaftar sebagai pelajar program matrikulasi, sekiranya pelajar tersebut telah memohon dan melepasi syarat kelayakan minimum dan melepasi merit yang telah ditetapkan, pelajar-pelajar akan dipecahkan kepada modul-modul yang saya sebutkan di belakang awal, modul 1, 2 dan 3 itu berdasarkan keputusan SPM pelajar bagi memastikan pelajar-pelajar yang kita pilih mengikut modul itu boleh belajar dengan baik ataupun boleh menghadapi dengan baik proses PDP di kolej matrikulasi nanti. Pemilihan modul itu akan ditentukan oleh sistem komputer berdasarkan kelayakan SPM pelajar-pelajar. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok jurusan kejuruteraan, jurusan kejuruteraan. Kita alih skrin ini. Bagi jurusan kejuruteraan hampir sama juga syarat kelayakan dengan sains sebab basicnya hampir sama, iaitu pelajar wajib lulus bahasa Melayu dengan syarat minimum C, bahasa Inggeris juga dan juga matematik B sama macam sains dan juga matematik tambahan C. Tetapi bagi jurusan kejuruteraan seperti yang umum sedia tahu, fizik ialah satu benda yang penting dalam kejuruteraan, maka kita mewajibkan fizik untuk jurusan kejuruteraan berbanding dengan sains tadi kita tengok kimia itu sesuatu yang wajib untuk dapat skor C. Bagi kejuruteraan kita wajibkan C memandangkan kita telah buat kolaborasi dengan BPL TV sebelum itu dan juga dengan pelbagai pihak. Dan seterusnya ada lagi pilihan-pilihan subjek yang lain untuk dipilih sebagai pelajar program matrikulasi dan seperti juga jurusan sains tadi, pelajar wajib lulus sejarah dan juga lulus kimia bagi mendapatkan tawaran ataupun bagi mendapat tawaran sebagai pelajar program matrikulasi jurusan kejuruteraan. Dan seterusnya kita tengok, walaupun tempatnya terhad kepada pelajar perakaunan di program matrikulasi, tetap ada peluang untuk pelajar-pelajar yang mengambil jurusan perakaunan. Syarat-syaratnya hampir sama sahaja, iaitu bahasa Melayu mesti lulus minimum C, bahasa Inggeris mesti minimum C, matematik C, matematik tambahan C dan juga minimum 2 C daripada subjek-subjek yang tertera. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh melayarilah pelbagai laman web yang memaparkan syarat-syarat terkini program matrikulasi. Dan seterusnya bagi jurusan perakaunan profesional, disebabkan dia dikatakan jurusan perakaunan profesional, syaratnya slightly lebih tinggi berbanding syarat jurusan yang lain lah. Sebab kalau kita tengok wajib bahasa Melayu C, bahasa Inggeris A, matematik tambahan syarat matrik ialah minimum C dan juga 3A dalam mana-mana mata pelajaran yang diambil oleh pelajar sewaktu di SPM. Untuk JP Pro juga pelajar wajib lulus sejarah. Itu syarat asas lah untuk memilih, memohon dan ditawarkan ke program matrikulasi. Dan satu lagi, untuk makluman umum, untuk JP Pro tadi hanya terbuka kepada pelajar Bumi Putra sahaja setakat ini, memandangkan kita ada kolaborasi dengan UiTM. Seperti umum tahu, nak masuk ke UiTM, pelajar mestilah pelajar Bumi Putra sahaja. Dan seterusnya kita ada satu lagi lah untuk sains 4 semester yang ni terbuka hanya kepada pelajar Bumi Putra sahaja. Yang 3 yang di awal itu sains perakaunan dan kejuruteraan terbuka kepada semua kaum ataupun semualah, terbuka kepada semua. Dan untuk maklumat umum, pembukaan 10% kuota kepada pelajar bukan Bumi Putra ni bermula pada tahun 2002. Pengumuman oleh kerajaan pada tahun tersebut dan dilaksanakan di program matrikulasi mulai tahun 2003. Bermula pada situ, kerajaan telah membuka ruang dan peluang kepada pelajar bukan Bumi Putra untuk menyambung pengajian di program matrikulasi dengan kuota 10%. Seterusnya, tadi kita tengok syarat-syarat minimum. Kita tengok pula, sebelum kita masuk ke satu institusi itu ada pelbagai syarat ditetapkan. Syarat umum, syarat khas dan juga syarat am. Bagi program matrikulasi, kalau kita tengok syarat am kemasukan ini tidaklah terlalu ketat. Umur tidak melebihi 20 tahun sewaktu permohonan dan syarat paling penting sekali ialah untuk warga negara sahaja.
Okey, untuk warga negara sahaja, dan kita akan saringlah permohonan tersebut dengan Jabatan Pendaftaran Negara lah untuk memastikan hanya warga negara Malaysia sahaja ditawarkan ke program matrikulasi. Dan satu lagi syarat wajib ialah pemohon mestilah calon SPM semasa. Sebagai contoh, bagi kemasukan tahun 2021, calon mestilah mengambil SPM pada tahun 2021, Januari 2021, disebabkan pandemik COVID-19 ini. Pelajar tahun 2020 ini terpaksa mengambil SPM pada tahun 2021, tidak seperti sebelum ini dia mengambil SPM pada tahun semasa pengajian. Okey, ramai yang bertanya, bila dah tamat program matrikulasi ni nak masuk universiti mana, apa jurusan yang boleh diambil, apa jurusan yang boleh diceburi. Okey, saya kongsikan sedikitlah contoh-contoh. Okey, sebagai contoh untuk pelajar sains, okey, apakah bidang-bidang yang boleh diceburi ataupun apakah ijazah-ijazah yang boleh diambil oleh pelajar-pelajar selepas tamat pengajian di program matrikulasi di universiti nanti. Okey, bagi pelajar modul 1 yang mengambil pure science, iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik, pelbagai jurusan sains mereka boleh pohon. Yang paling pelajar minat sekali untuk sambung, of course lah, perubatan, farmasi, doktor gigi yang kita sebut MDF lah, Medic Dentistry, farmasi, kejuruteraan, pelbagai sains, teknologi maklumat, okey, dan pelbagai lagi lah. Dan sekarang kalau kita tengok pun ada lebih kurang dalam beribu-ribu degree ataupun ijazah yang disediakan di universiti awam yang pelajar boleh pilih berdasarkan kelayakan akademik masing-masing dan juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti dan juga fakulti pengajian masing-masing. Dan kita tengok modul 2, okey, kita tengok ada pelajar boleh ambil teknologi maklumat, kejuruteraan dan pelbagai lagi. Okey, antara contoh-contoh sekarang kursus-kursus yang top ialah berkaitan dengan IT. Yang ni kita perlu ambil cakna lah. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, sains komputer ataupun komputer adalah satu benda yang sangat penting dan sangat perlu lah. Okey, untuk modul 2 pelajar boleh pilih teknologi maklumat, perubatan, pengajian, farmasi. Okey, tetapi ingin saya ingatkan di sini kepada pelajar, bakal pelajar program matrikulasi, di samping syarat kelayakan ditetapkan dengan pointer yang ada di program matrikulasi, pelajar juga tertakluk kepada syarat-syarat fakulti yang kadang-kadang menetapkan kelayakan SPM. Ini kita pelajar-pelajar dan juga ibu bapa kena tengok betul-betul sebelum ambil SPM itu, dinasihatkan untuk melayari dulu syarat-syarat yang ada di setiap universiti bagi memastikan selepas tamat program matrikulasi mereka layak dengan merit daripada SPM dan juga merit daripada matrikulasi, keputusan matrikulasi. Sebagai contoh kita ambil untuk perubatan. Bagi pelajar yang berminat untuk meneruskan dalam bidang perubatan di universiti nanti, minimum mereka perlu mendapat 5B dalam fizik, kimia, bio, matematik. Okey. Kadang-kadang pelajar tersebut ada satu subjek dia dapat C tetapi di program matrikulasi dia mendapat 4.0. Walaupun dia mendapat 4.0, okey, tetapi dia tidak memenuhi syarat kelayakan SPM, maka pelajar tersebut tidak akan ditawarkan ke jurusan ataupun ke ijazah perubatan. Itu sebelum SPM tu kita kena tetapkan dulu sasaran kita dalam SPM untuk memastikan bahawa peluang-peluang kita untuk menyambung pengajian dalam bidang yang kita minati dan kita impikan tidak akan terlepas. Okey, bagi jurusan perkawanan macam-macam lah yang kita boleh sambung, ijazah berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, undang-undang, perakaunan dan lain-lain lagi. Okey, kemudian bagi jurusan perakaunan profesional, yang ni special skill. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik, okey, pelajar akan dianugerahkan CJ Professional Account Association of Chartered Certified Accountant, ataupun senang kita sebut nanti bila dah tamat dapat CJ, kemudian dia menjalankan praktis selama 2 hingga 3 tahun bergantung, kemudian akan dianugerahkan Chartered Accountant lah, ataupun senang kita sebut accountant bertauliah. Okey, bagi jurusan kejuruteraan, pelajar-pelajar kebiasaannya akan menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan, keselamatan pekerja, seni bina dan juga bidang-bidang teknikal yang lain. Kita tengok sekarang terlalu banyak peluang-peluang dalam bidang kejuruteraan yang mana semakin berkembang. Sejajar dengan revolusi industri 4.0, peluang-peluang yang ada dalam bidang kejuruteraan sangat terbuka luas.
untuk pelajar-pelajar menyambung pengajian. Okey, kalau kita tengok tadi kita dah cerita berkenaan dengan apa yang ada di dalam sistem program matrikulasi untuk PDP, syarat-syarat. Kita tengok juga okey, kemudahan-kemudahan yang ada di program matrikulasi memandangkan pelajar akan setahun berada di dalam kolej matrikulasi siang dan malam 24/7 kecuali pada hujung minggu ataupun hujung cuti semester pelajar boleh balik bermalam dengan kebenaran lah. Okey, kita ada juga pelbagai kemudahan, contohnya untuk kemudahan pelajar mengeluarkan duit. Okey, allowance yang diberikan untuk dibelanjakan di pusat pelajar, di kafeteria, di minimart. Okey, sebahagian besar kolej kita okey menyediakan mesin ATM sama ada di pintu pagar kolej ataupun di lokasi-lokasi yang telah dipersetujui bersama dengan bank dan mendapat kelulusan lah. Okey, bagi pelajar-pelajar Muslim, kita semua kolej, hampir semua kolej lah, kita ada surau okey untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang ditetapkan lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok kafeteria kita yang besar, luas selesa untuk pelajar-pelajar. Waktu senggang, tiada PDP, tiada kelas, pelajar-pelajar bolehlah berehat, makan dan minum ataupun berkomunikasi ataupun bersosial. Modul 1 macam saya sebut awal lah. Pelajar-pelajar program matrikulasi ini akan belajar matematik, fizik, kimia dan biologi. Modul 2, matematik, kimia, fizik dan kesehatan komputer. Setelah bagi modul 3 belajar matematik, kimia, biologi dan juga sains komputer. Okey. Selain daripada itu, ini satu lagi perbezaan lah berbanding zaman saya belajar dulu di matrikulasi. Okey, tak banyak subjek wajib tapi di program matrikulasi hasil daripada penubuhan pada tahun 1999, okey, pelajar wajib belajar bahasa Inggeris, pengajian matrikulasi ataupun kepada senior-senior program matrikulasi yang telah tamat belajar itu dulu dikenali sebagai kemahiran dinamika. Okey, dan juga pelajar wajib belajar subjek core curriculum dan juga pendidikan Islam moral. Okey, subjek-subjek ini kita kenali sebagai soft skill. Okey, untuk membantu pelajar. Okey. Dan juga untuk bahasa Inggeris ini sebagai persediaan pelajar untuk mendalami dengan lebih baik bahasa Inggeris serta okey untuk memastikan pelajar-pelajar kita lulus dengan cemerlang MUET, Malaysian University English Test, di mana syarat wajib untuk pelajar masuk ke universiti sekarang ini wajib lulus MUET pada sekurang-kurangnya band 2, dan bagi setengah-setengah khusus kritikal di universiti mereka menetapkan band 3 ataupun band 4 okay, sebagai syarat untuk pelajar memilih dan dipilih ke dalam ijazah-ijazah yang berkaitan. Jadi kepada bakal-bakal pelajar program matrikulasi ataupun ibu bapa ataupun pelajar matrikulasi sedia ada, anda perlu juga fokus terhadap bahasa Inggeris di program matrikulasi untuk memastikan kita mendapat band yang tinggi di MUET sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan peluang menyambung pengajian di peringkat ijazah dalam kursus-kursus yang kita hajati. Sebagai contoh, kalau pelajar tersebut mendapat MUET band 2 tetapi PSPM ataupun examnya mendapat 4 flat, dia tidak boleh memilih kursus-kursus tertentu disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti. Maka selain daripada yang saya belajar matematik, perakaunan, ekonomi dan pengurusan perniagaan itu untuk perakaunan biasa, tetapi bagi perakaunan profesional ada sedikit perbezaan di mana subjek-subjek yang ditawarkan itu agak berbeza. Matematik ialah sesuatu yang wajib, perakaunan kewangan, pengurusan perakaunan dan juga perakaunan dalam perniagaan. Okey. Sehingga kini start daripada tahun 2020 permohonan ke program matrikulasi melalui upu.moi.gov.my ataupun senang sebut melalui UPU ataupun bahagian kemasukan pelajar IPTA. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang ingin memohon ataupun berminat untuk menjadi accountant bertauliah ataupun mengambil jurusan perakaunan profesional, mereka perlu melalui ujian aptitude dan temuduga sebelum ditawarkan jurusan perakaunan profesional. Ini sedikit berbeza dengan jurusan-jurusan lain di program matrikulasi,
di mana pelajar-pelajar JP Pro ini perlu lulus dahulu sebelum ditawarkan. Disebabkan itu syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama dengan ACCA dan juga UiTM. Dan juga penempatan pelajar yang ditawarkan ke program matrikulasi 2 semester untuk jurusan sains di semua kolej kecuali kejuruteraan, saya sebut peringkat awal tadi. Bagi sistem 4 semester kecuali Kolej Matrikulasi Perlis, Sarawak dan juga Kolej Kejuruteraan. Dan untuk kejuruteraan hanya di 3 kolej saja, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Tempatnya agak terhad memandangkan proses PDP Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ataupun jurusan kejuruteraan yang agak berbeza sikit. Mereka perlu melalui subjek sains dan pada masa sama mereka perlu masuk ke bengkel-bengkel kejuruteraan. Sebab itulah tempatnya agak terhad disebabkan kos-kos untuk menyediakan peralatan kejuruteraan ini agak mahal. Mungkin tahun-tahun akan datang mungkin akan ditambahkan lagi bilangan kolej-kolej yang menawarkan jurusan kejuruteraan. Kita doakan supaya benda itu akan menjadi realiti. Dan bagi jurusan yang special JP Pro, pelajar hanya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Selangor sahaja memandangkan kita menjalankan kerjasama dengan UiTM. Pelajar-pelajar akan ditempatkan selepas tamat di Kolej Matrikulasi Selangor akan ditempatkan ataupun menyambung pengajian di UiTM Shah Alam. Sekian dahulu perkongsian kita, peluang-peluang yang ada di program matrikulasi pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa yang lain di lain waktu. Semoga perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada kita semua dan juga memberikan sedikit pencerahan dan juga maklumat kepada bakal-bakal pelajar program matrikulasi yang akan menghadapi SPM pada tahun ini. Semoga anda semua sukses dan cemerlang dalam apa jua subjek yang anda ambil di peringkat SPM, dan kami di program matrikulasi sangat membantu